Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami akan membentangkan penulisan akademik tugasan 3 di bawah tajuk Analisis Keutuhan Wacana, Sumber Rujukan dan Kejelasan daripada artikel Isu dan Cabaran Pendidikan Remaja Muslim di Malaysia oleh Aizan binti Ali dan Murni binti Bucik. Kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan. Yang pertama, Muhammad Rehan bin Ali Ibrahim, dan yang kedua Khairul Irfan bin Rozi, dan yang ketiga Muhammad Darda bin Muhammad Daniel. Kita teruskan dengan konsep keutuhan wacana. Jadi konsep keutuhan wacana ni terdapat 4. Yang pertama keutuhan leksikal, yang kedua keutuhan gramatikal, yang ketiga keutuhan semantik, dan yang keempat keutuhan fonologi. Konsep inilah yang membuktikan wacana kita tersebut utuh ataupun tidak, dan konsep ini jugalah yang mempengaruhi wacana tersebut. Kita beralih kepada konsep keutuhan wacana yang pertama, iaitu keutuhan leksikal. Jadi keutuhan leksikal ini melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Jadi ringkas kata, keutuhan leksikal ini melibatkan unsur pengulangan perkataan. Jadi di sini terdapat 5 contoh analisis leksikal dalam artikel. Yang pertama kolokasi, yang kedua hiponim, yang ketiga sinonim, yang keempat pengulangan, dan yang kelima antonim. Seterusnya kita beralih kepada apakah hubungan dari aspek leksikal. Jadi hubungan ini dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal wacana tercapai melalui penggunaan kosa kata yang serasi. Jadi maksudnya di sini terdapat pertalian antara perkataan dan perkataan tersebut mempunyai kosa kata yang serasi. Okey, jadi di sini yang pertama adalah pengulangan. Jadi pengulangan bermaksud mengulang kata yang sama. Jadi seperti contoh, kita mengulang perkataan remaja sebanyak 5 kali. Seterusnya adalah antonim. Antonim bermaksud kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain. Jadi seperti yang contoh dalam artikel tersebut, sifat baik lawannya adalah sifat buruk. Seterusnya ialah sinonim. Sinonim membawa maksud sebagai kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain. Jadi di sini kita boleh lihat seperti contoh dalam artikel, kejahatan hampir sama maknanya dengan kezaliman. Begitu juga dengan memaksa dan mendesak, serta adab yang mulia dan akhlak Islam. Seterusnya ialah hiponim. Hiponim membawa maksud sebagai kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Jadi seperti contoh di sini, menurut Asma Haji Omar, dalam suasana Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya, keperluan persefahaman dan sikap tolak ansur serta saling hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi di sini suasana Malaysia itu adalah makna umum, dan berbilang kaum dan seterusnya itu adalah makna khususnya dalam suasana Malaysia tersebut. Sekali adalah kolokasi. Jadi kolokasi membawa maksud sebagai 2 perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Seperti contoh dalam artikel, menurut Muhammad Hafiz menyatakan dalam penulisannya bahawa beliau amat tertarik dengan kisah hidup tokoh Saidina Abu Bakar yang membincang tentang perjuangan, kehidupan, ketakwaan dan keutamaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa walaupun perjuangan kehidupan, ketakwaan dan keutamaan tersebut mempunyai perkataan tersendiri, akan tetapi perkataan tersebut dikaitkan, saling mengkait antara satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rehan bin Ali Ibrahim, dan seterusnya saya akan membentangkan mengenai keutuhan gramatikal. Jadi keutuhan gramatikal ni adalah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa, dan terdapat 3 keutuhan gramatikal, iaitu yang pertama penanda rujukan. Iaitu penanda rujukan ni menggunakan kata ganti nama orang dan kata ganti nama tunjuk bagi menghasilkan perkaitan.
seperti contoh pertama yang saya dapati dalam petikan yang diambil, iaitu menggunakan kata ganti nama mereka, di mana kata ganti nama mereka ini merujuk kembali kepada remaja. Dan seterusnya, bagi petikan yang kedua, menggunakan kata ganti nama ia, yang di mana kata ganti nama ia ni merujuk kembali kepada perasaan tidak puas hati, gelisah dan kebencian. Dan yang terakhir, petikan yang ketiga, iaitu menggunakan perkataan keadaan ini, yang mana keadaan ini merujuk kembali kepada masing-masing membentuk kumpulan masing-masing dan hanya berinteraksi dalam kumpulan mereka sendiri sahaja. Jadi penggunaan keadaan ini merujuk kembali kepada ayat tersebut. Jadi yang kedua adalah penanda penghubung. Jadi penanda penghubung ni ianya digunakan bagi tujuan menghubungkan satu ayat dengan ayat atau perenggan yang lain, dan terdapat tiga fungsi penanda penghubung ini, iaitu yang pertama berfungsi sebagai penghuraian, yang di mana selalunya berfungsi sebagai penghuraian ini ianya menggunakan penanda wacana. Sebagai contoh, yang pertama itu petikan yang telah diletakkan, iaitu penggunaan selain itu. Dan yang kedua adalah berfungsi sebagai pengembangan idea, dan selalunya menggunakan kata hubung. Sebagai contoh petikan yang diambil ini, kerana pendidikan merupakan alat terpenting untuk membangunkan potensi manusia dan seterusnya menghasilkan model insan yang memenuhi ciri-ciri Islam dan meningkatkan peradaban bangsa yang pelbagai di Malaysia. Jadi dapat dilihat di sini penggunaan kata hubung, iaitu dan, bagi menghubungkan ayat-ayat tersebut dan sekaligus dapat mengembangkan lagi idea dalam penulisan. Jadi yang ketiga adalah berfungsi sebagai tentangan idea, ataupun untuk kita mudah faham, iaitu kita berlawanan kembali dengan ayat yang sebelumnya. Sebagai contoh, untuk petikan yang pertama, penggunaan namun, iaitu dalam ayat ia sekaligus dapat merangsang aktiviti kognitif pada aras yang lebih tinggi. Namun begitu, wujud faktor yang paling mempengaruhi pelajar ialah sayang dan cintakan Nabi SAW. Jadi nampak di situ penggunaan namun dapat menjadikan ayat tersebut bertentangan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi di petikan kedua pula, penggunaan walau bagaimanapun merupakan antara salah satu yang berfungsi sebagai tentangan idea. Yang keempat adalah berfungsi sebagai penghubung tempoh. Jadi seperti dalam petikan yang diambil, iaitu penggunaan hari ini, yang di mana remaja hari ini adalah anak-anak yang merangkumi budaya negeri matahari terbit, terpesona dengan sogokan pemikiran barat. Dan yang ketiga adalah keutuhan gramatikal, iaitu penanda pengganti. Perkataan penanda pengganti iaitu perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa yang lain dalam wacana yang sama. Jadi seperti yang kita dapat tengok hasil dari sebagai contoh petikan ini, secara idealnya harapan ini menjadi landasan bagi meneruskan kejayaan Malaysia. Jadi perkataan ini menggantikan kembali ayat yang sebelumnya, iaitu hasil dari kefahaman ini akan mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan lagi hubungan antara kaum. Jadi penggunaan ini dapat menggantikan ayat tersebut. Okey, seterusnya kita akan bersambung kepada keutuhan semantik. Keutuhan semantik bermaksud menggambarkan suatu hubungan atau hubungan yang dianggap sebagai suatu benda yang halus, yang maknanya dari ayat-ayat yang ditulis adalah mempunyai kesinambungan dan saling berhubung sehingga tidak dapat dipisahkan. Bermaksud benda halus ini ialah sesuatu ayat atau sesuatu perasa itu ialah bersambung, iaitu ada perkaitan antara satu sama lain. Secara umumnya, semantik merupakan kajian berkenaan dengan makna suatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Kita dapat tiga bahagian hubungan keutuhan semantik, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana, hubungan semantik dari segi konteks atau lacar wacana, dan seterusnya unsur paralinguistik.
Jadi saya akan menerangkan dari dua daripada tiga yang tertera di sini. Okey. Hubungan semantik antara bahagian wacana. Terdapat 8 perkara di dalam hubungan semantik antara bahagian wacana ini. Jadi saya akan terangkan satu-satu. Okey, yang pertama iaitu hubungan sebab dan akibat. Contoh hubungan sebab dan akibat ni terdapat dalam perenggan yang kelima, baris yang keempat, iaitu apabila kita melihat sebab iaitu kecelaruan dengan cabaran yang dicetuskan oleh falsafah dan sains barat moden termasuk teknologi dan ideologinya. Itulah sebab. Dan akibatnya ialah dapat mengancam nilai, perilaku, pemikiran, kepercayaan dan cara hidup kita supaya kita berubah dengan kehendak pandangan alam sekular ini. Itulah akibat daripada kecelaruan. Okey, sebenarnya contoh yang kedua ialah dalam perenggan yang ke-8 baris yang ke-6, iaitu sebab ialah integrasi pelajar Melayu dengan pelajar India, Cina dan lain-lain mulai hilang. Itulah sebabnya. Dan akibat daripada integrasi yang mulai hilang ini, ia akan masing-masing membentuk kumpulan masing-masing dan hanya berinteraksi dalam kumpulan sendiri sahaja. Itulah akibat daripada integrasi pelajar Melayu dengan pelajar Cina dan kaum-kaum lain mulai hilang. Seterusnya, yang kedua ialah hubungan sebab dan hasil. Hubungan sebab dan hasil ini terdapat dua contoh, iaitu dalam contoh yang pertama iaitu perenggan kedua baris yang pertama, iaitu sebabnya ialah kesedaran masyarakat dalam pemangkasaan identiti diri remaja Muslim. Itulah sebabnya kesedaran. Kesedaran itulah sebab dan hasilnya memberi implikasi kepada usaha mempergiatkan lagi sistem pendidikan negara. Itu adalah hasil daripada kesedaran masyarakat. Seterusnya dalam contoh yang kedua iaitu perenggan yang keempat baris yang pertama, iaitu sebab ialah tahap kendiri positif yang ada pada remaja. Itu adalah sebab dan hasilnya kayu pengukur kepada pengaruh pembentukan identiti diri yang ada pada setiap remaja Muslim. Itulah hasil daripada tahap kendiri positif yang ada pada remaja. Seterusnya ialah hubungan sebab dan tujuan. Terdapat satu contoh bagi hubungan sebab dan tujuan, iaitu dalam perenggan yang keempat dan baris keempat, iaitu sebab ialah mengenal pasti bahan bantu belajar, bahan bantu mengajar yang sesuai. Itu adalah sebab. Dan tujuan ialah supaya hasil pembelajaran mudah dicapai oleh remaja sekolah menengah. Itulah tujuannya. Sebab ialah untuk mengenal pasti dan tujuannya dapat mudah dicapai oleh remaja sekolah menengah. Seterusnya ialah hubungan syarat dan hasil. Hubungan syarat dan hasil ini ialah syaratnya. Syarat belajar juga hendaklah dilakukan secara terus-menerus dan menjadikannya suatu kebiasaan yang rutin. Itulah syarat. Apabila memenuhi syarat ini, kita akan mempengaruhi remaja sekolah untuk memahami apa yang dipelajari. Itulah hasil daripada syarat itu. Jikalau syarat itu dipenuhi, maka hasil akan dapat mempengaruhi remaja sekolah untuk memahami apa yang dipelajari. Itulah hasil daripada syarat tersebut. Seterusnya, hubungan latar dan kesimpulan. Latar bagi ayat ini iaitu dalam perenggan ke-6 baris ke-8, iaitu suasana atau bai'ah sekolah agama adalah mempengaruhi remaja sekolah menengah. Itulah latarnya, bai'ah sekolah agama. Jikalau kita tahu bahawa sekolah agama lebih terjurus kepada bai'ahnya yang terjurus pada agama dan kurangnya kepada kemaksiatan, dan kesimpulannya ialah memberi kesan positif terhadap pembentukan identiti remaja Muslim. Itulah kesimpulan daripada latar. Seterusnya ialah hubungan memperkuatkan isi. Isi pertama iaitu zaman remaja adalah suatu proses dan bukannya satu jangka masa. Dan isi yang kedua ialah memperkuatkan isi yang tadi iaitu zaman remaja, tetap proses. Iaitu isi yang kedua ialah proses yang dimaksudkan ialah proses mencapai atau memperolehi sikap dan kepercayaan yang diperlukan demi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat. Itulah untuk memperkuatkan isi yang pertama tadi. Okey,
ayat ini berdasarkan perenggan kedua baris yang ketiga. Seterusnya untuk contoh yang kedua, iaitu dalam perenggan penutup baris pertama, iaitu remaja adalah ejen perubahan. Itulah isi pertama. Dan untuk memperkuatkan isinya ialah remaja hari ini adalah pemimpin yang akan memimpin negara di masa akan datang. Itulah isi yang kedua untuk memperkuatkan isi pertama, iaitu isi ejen perubahan. Seterusnya ialah hubungan aditif. Hubungan aditif ni terdapat satu contoh, iaitu dalam perenggan kedua baris yang ketiga, iaitu isi pertama, benarkah setiap kali berlaku perubahan pucuk pimpinan terutama selepas pilihan raya, maka akan berlaku pertukaran dalam pemimpin Kementerian Pendidikan yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum. Itulah isi pertama. Dan isi kedua ialah kerajaan yang memerintah bertanggungjawab menetapkan dasar pendidikan negara. Itulah isi yang kedua. Apabila kita perasan dalam ayat ini, isi pertama dia menceritakan tentang perubahan pucuk pimpinan utama, iaitu dalam Kementerian Pendidikan. Dan isi kedua ia berkenaan tentang kerajaan yang memerintah bertanggungjawab menetapkan dasar pendidikan negara. Itu ada berkaitan, tapi isi kedua ini lebih menerangkan terhadap pemimpin, iaitu kerajaan. Seterusnya ialah hubungan pembandingan. Jadi kalau kita lihat di sini, terdapat perbandingan antara riwayat hidup Rasulullah dengan perkembangan Islam Bani Abbasiyah. Terdapat dua perbandingan, iaitu riwayat hidup Rasulullah ni lebih ramai, pilihan tertinggi, dan hanya 0.0 hanya 3 orang dengan peratus 1.0% meminati perkembangan Islam Bani Abbasiyah. Itu antara dua perbandingan, iaitu riwayat hidup Rasulullah dan juga perkembangan Islam Bani Abbasiyah. Contoh ini berdasarkan perenggan ke-7 baris yang ketiga. Okey, untuk contoh yang kedua, iaitu di perenggan ke-6 baris yang pertama, iaitu remaja sekolah akan mencapai keputusan lulus dalam pelajaran sirah dan tamadun Islam, tetapi gagal membina diri yang perkasa dan berwibawa bangsa serta cintakan tanah air, iaitu perbandingan antara lulus dalam pelajaran sirah dan tamadun Islam dan dibandingkan dengan gagal membina diri yang perkasa. Itu ada dua perbandingan, lulus dan gagal. Biasanya kita akan bersambung dalam topik yang kedua, iaitu hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Terdapat 3 subtopik dalam topik ini, iaitu kesatuan topik. Yang kedua, hubungan sosial antara pembicara dengan pendengar. Dan yang ketiga, laras bahasa yang digunakan. Jadi, saya akan menyentuh dalam bab laras bahasa yang digunakan. Laras bahasa yang digunakan bagi artikel ini ialah laras bahasa akademik. Seperti kita tahu, laras bahasa akademik ini lebih terjurus kepada penulisan ilmiah. Jadi kalau kita lihat di sini, terdapat penggunaan contoh yang pertama, iaitu dalam perenggan ke-10 baris ke-5. Ia menggunakan penggunaan ayat perkataan hindonistik dan materialistik, iaitu jikalau kita tidak mempelajari apa itu hindonistik, iaitu kita tidak mendalami apa maksud hindonistik, kita tidak akan tahu. Hanya segelintir golongan yang mempelajarinya akan mengetahui apa maksud hindonistik dan materialistik. Untuk contoh kedua, iaitu dalam perenggan pertama baris yang ketiga, iaitu kita dapat baca, iaitu di sini ia menggunakan hasil dapatan keseluruhan SPSS bagi item-item bahagian 2, iaitu A, B dan C. Didapati bahawa nilai min adalah 2.57, SP sama dengan 1.39. Daripada itu kita dapat penggunaan nilai min. Penggunaan nilai min ni, jikalau orang awam biasa, kebanyakannya tidak tahu apa itu nilai min, dan juga penggunaan bahasa SP. Okey, seterusnya kita akan bersama kepada keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ialah intonasi, tekanan, penggunaan nada tinggi dan rendah, serta kesenyapan hentian suara. Ia merupakan poin-poin penting dalam transmisi yang secara tidak langsung mencetuskan hubungan semantik antara pembicara dan juga pendengar. Dalam keutuhan fonologi ini terdapat 3
3 subtopik iaitu intonasi, penggunaan nada dan hentian suara. Intonasi ialah ia berperan penting sebagai tanda frasa dan fungsi untuk membezakan suatu ayat. Yang kedua, penggunaan nada. Penggunaan nada ini berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut situasi atau keadaan. Yang ketiga ialah kehentian suara. Ia berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Intonasi ini berkaitan, ketiga-tiga ini berkaitan dengan penggunaan tanda baca seperti koma, tanda seru, tanda soal dan juga noktah. Terdapat 3 contoh yang terdapat dalam artikel ini, iaitu penggunaan tanda soal, koma dan juga noktah. Untuk penggunaan tanda soal, ia berdasarkan perangan ketiga baris yang ketiga, iaitu kalau tidak tercapai sepenuhnya, apakah kekurangan yang wujud? Itulah penggunaan intonasi bagi tanda soal. Jikalau kita menggunakan intonasi yang penggunaan intonasi yang biasa, seperti ia tidak akan menampakkan bahawa penggunaan ayat itu ialah penggunaan ayat tanya. Seterusnya untuk koma, seperti kita nampak di baris contoh yang perengan kelima, baris yang pertama, iaitu isu penjarahan identiti remaja sekolah, hilang sejarah nenek moyang, putus kasih sayang dari ibu bapa, guru dan orang sekeliling perlu dilihat sebagai isu nasional serta perlu ditangani oleh semua pihak. Itu kalau kita nampak terdapat penggunaan koma di ayat yang pertama, iaitu di ayat identiti remaja sekolah, hilang sejarah nenek moyang, putus kasih sayang dari ibu bapa, guru dan orang sekeliling. Jikalau kita menggunakan penggunaan koma di tempat yang salah, iaitu kita mengalihkan koma di perkataan pertama, iaitu di sekolah, kita alihkan ke hadapan hilang. Ia akan memberikan maksud yang lain, iaitu identiti remaja sekolah hilang. Ia akan memberikan maksud yang berbeza dengan ayat yang pertama tadi. Seterusnya, contoh bagi noktah, iaitu di perenggan pertama, baris yang pertama. Kita nampak di sini dia menggunakan noktah di penggunaan di sekolah menengah. Jadi saya akan membaca ayat ini. Kajian ini hanya melihat secara khusus berhubung pengaruh pembelajaran sirah dan tamadun Islam dan beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian identiti remaja Muslim di sekolah menengah. Tumpuan yang diberikan juga adalah susuk tubuh yang mempunyai agenda dalam menjadi pemimpin yang berwawasan dan mengambil iktibar dari sejarah Islam yang gemilang. Terdapat 2 penggunaan noktah, iaitu selepas di sekolah menengah dan di akhir ayat. Jikalau kita melihat penggunaan noktah ini, ialah penggunaan hentian suara, supaya bila kita membaca satu ayat, kita ada tempat untuk berhenti dan untuk mengambil nafas sebelum menyambung di ayat yang kedua. Jikalau kita juga perlu menggunakan intonasi yang betul, kerana tanpa intonasi yang betul, orang akan tersalah faham dengan ayat yang kita sampaikan. Contohnya, kita menggunakan tanda soal di penggunaan ayat kemanjiran identiti remaja Muslim di sekolah menengah. Itu adalah penggunaan tanda baca yang salah. Okay, baiklah, kita masuk kepada kejelasan dalam penulisan artikel yang dianalisis. Yang pertama, kita menggunakan bahasa formal yang teratur dan tersusun. Jadi kita tidak boleh menggunakan unsur-unsur perkataan lisan yang kita biasa gunakan dalam seharian kita. Seterusnya, mempunyai objektif penyampaian yang jelas dan logik. Jadi ayat kita tu tidaklah terlalu panjang dan tidaklah terlalu rumit. Seterusnya ialah penyusunan ayat dan idea yang digunakan dalam perenggan. Jadi kita perlu menyusun ayat dengan betul dan tepat. Akhir sekali, penulis mempunyai koheren dan kohesi yang mantap. Kita beralih kepada maksud kohesi dan koheren. Jadi kohesi adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat menurut Michael Halliday dan Ruqayyah Hassan 1980.
Koheren pula bermaksud kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana menurut Asma Haji Omar 1993. Terusnya kita masuk kepada contoh kohesif dalam penulisan artikel yang telah dianalisis. Jadi sebelum kita masuk, kita perlu tahu yang kohesif ni terdapat 3 tautan utama. Yang pertama ialah tautan penghubung ayat, yang kedua ialah tautan perulangan, dan yang ketiga ialah tautan kolokasi. Jadi di sini saya mendapati terdapatnya tautan penghubung ayat dan tautan perulangan. Seperti contoh dalam artikel tersebut, tautan penghubung ayat tentangan sebenarnya, dan tautan penghubung ayat sebab musabab sekiranya, dan tautan dan akhir sekali tautan perulangan remaja sebanyak 3 kali. Kita beralih kepada contoh koheren dalam penulisan artikel yang telah dianalisis. Jadi contoh wacana di atas ini menunjukkan perkaitan linear berdasarkan tahap-tahap tindakan, dan tahap-tahap ini dihuraikan dalam ayat satu demi satu. Susun atar seperti yang terdapat dalam petikan ini diberi nama sebagai susun atur lazim. Jadi kita boleh lihat di sini ayat dalam wacana tersebut berkaitan dengan ayat seterusnya. Ayat-ayat tersebut tidaklah lari daripada tema sehingga akan membuatkan wacana tersebut menjadi rosak. Jadi untuk topik yang seterusnya adalah rujukan. Jadi untuk yang pertama ialah lokasi penerbit tidak dimasukkan. Jadi antara etika untuk kita membuat rujukan mengikut APA 7 adalah lokasi penerbit tidak dimasukkan. Tetapi dapat kita lihat di sini artikel yang kami ambil ini dia telah memasukkan lokasi penerbit iaitu Kuala Lumpur. Jadi kali ini untuk APA edisi yang ke-7 merupakan adalah satu perkara yang salah. Jadi untuk pembetulannya kita boleh tengok di bawah itu, yang di mana contohnya APA edisi 6 ada New York, sedangkan APA edisi 7 tiada New York. Dan itu merupakan antara kriteria yang perlu dipatuhi dalam rujukan, iaitu yang pertama, lokasi penerbit tidak dimasukkan. Jadi yang kedua adalah rujukan dalam teks dipendekkan. Jadi seperti yang kita dapat lihat di dalam ayat, artikel ini ditulis menggunakan ayat menurut Mahmud Nazar. Tetapi apabila kita lihat semula di rujukan yang di bawah, namanya sebenarnya panjang, iaitu Mahmud Nazar Muhammad. Dan kita nampak di sini penggunaan rujukan dalam teks ini kita pendekkan, dan itu termasuk dalam kriteria yang kita perlu patuhi dalam membuat rujukan. Jadi yang seterusnya adalah DOI ditulis sebagai URL seperti yang sudah di highlight, iaitu selalunya ini adalah digunakan ketika kita mengambil jurnal online. Jadi untuk yang keempat, iaitu yang terakhir yang terdapat dalam artikel ini adalah jadual dan raja. Seperti yang kita dapat lihat di APA edisi yang ke-6, tajuk yang di atas itu hanya di depan sahaja menggunakan huruf besar, sedangkan seperti yang kita lihat seperti artikel di bawah ini menggunakan APA yang ke-7, iaitu setiap permulaan ayat dimulakan dengan huruf besar, seperti dapatan di huruf besar, deskriptif di huruf besar, dan seterusnya di depannya huruf besar. Jadi itu merupakan beberapa kriteria yang saya dapati terdapat dalam artikel yang kami gunakan ini. Jadi sekian, terima kasih.